Oke, assalamualaikum dan selamat petang kelas. Oke, sebelum kita teruskan pada topik pembelajaran kita hari ini, minggu lepas kita sudah sebelumnya kita sudah belajar pasal pengurusan harian poultry, di mana kita telah pengurusan harian poultry ini dia merangkumi kebersihan reban, pemberian makanan dan minuman, penjagaan kesihatan, pengurusan pengudaraan dan merekod. Betul? Oke. So, jadi hari ini kita akan sambung topik pembelajaran kita, yaitu pada subtopik unit pembelajaran 2.4.2, yaitu pengurusan pemasaran. Oke, alright. Pemasaran ini dia merupakan proses akhir dalam keseluruhan aktiviti peternakan, di mana pemasaran ternakan ini pada dasarnya dilakukan dengan mudah disebabkan oleh permintaan yang tinggi dengan harga yang berpatutan. Namun pengeluaran ternakan ini masih lagi terhad. So, ternakan poultry ini dipasarkan di dalam bentuk ternakan hidup, sembelih, bersih, pelbagai keratan dan produk sedia untuk dimasak dan atau dimakan. Ternakan poultry ini dia dipasarkan dalam bentuknya, dia boleh dipasarkan dalam bentuk yang ternakan hidup, ataupun sudah kena sembelih, ataupun sudah kena potong-potong, ataupun dia kena bagi produk lah. Maksudnya produk ni dia kena bagi macam dalam tin, ataupun kita pergi kedai makan macam tu. Okey, seterusnya di bawah ni, jadual di bawah ni dia menunjukkan jadual ternakan yang boleh, jadual umur ternakan yang kita boleh pasarkan. Iaitu jenis ternakan ni dia ada ayam pedaging dan puyuh pedaging. Umur ternakan untuk ayam pedaging ni yang boleh dipasarkan adalah hari ke 35 hingga hari ke 40. Itu adalah hari yang di mana ternakan ayam pedaging ni boleh sudah kita pasarkan. Seterusnya puyuh pedaging pada hari umur ternakan yang boleh dipasarkan adalah pada hari ke 35 hingga hari ke 42. Alright. Seterusnya, aktiviti pemasaran ternakan. Aktiviti pemasaran ternakan ni dia ternakan yang telah mencapai berat yang dikehendaki oleh dipasarkan. Itu adalah contoh yang ternakan yang kita boleh pasarkan apabila ternakan ini telah mencapai berat yang dikehendaki. Jadi kita boleh pasarkan kita punya ternakan lah. Selepas tu penangkapan ternakan ni perlu diurus dengan baik agar ternakan kita ni tidak cedera, kerana bila cedera ni dia boleh bila ternakan kita cedera ni, jadi dia boleh menurunkan nilai daripada harga ternakan di pasaran. Alright, seterusnya kecederaan ke atas ternakan ni dia akan berlaku ketika proses penangkapan. Selalunya biasanya kecederaan yang ke atas kepada ternakan kita ni dia akan berlaku bila proses penangkapan ataupun ternakan tu dimuatkan ke dalam sangkar dan semasa perjalanan lah. Biasanya ini adalah semasa dalam perjalanan untuk dipasarkan. Ini adalah contoh-contoh di mana kecederaan yang biasanya berlaku kepada ternakan kita. Alright. Untuk kita mengetahui untuk kita mengetahui apakah ternakan kita ini cedera, kecederaan ternakan ini kita dapat lihat di kesan-kesannya akan dapat dilihat setelah ternakan tu disembelih ataupun dibersihkan. Maksudnya bila ayam yang hidup ni kita tangkap kan, maksud ada cedera, maksudnya dia akan jadi bila kita kesan kecederaan tu kita akan lihat semasa kita sembelih ataupun dan semasa ternakan tu dibersihkan. Kita boleh nampak lah. Alright. Seterusnya, perkara yang perlu kita lakukan sebelum aktiviti penangkapan ni adalah seperti memberhentikan pemberian makanan.
Sebab kita pemberian makanan ni kita diberhentikan di antara 4 hingga 5 jam sebelum ternakan kita tu ditangkap. Okey, dia tidak lebih dari 8 jam lah. Okey, sebab kenapa kita memberhentikan pemberian makanan ni? Sebab kita bertujuan untuk mengurangkan tekanan dan kelesuan semasa kita pengangkutan. Semasa kita menghantar ternakan tu ke pasaran. Okey. Okey, yang pertama menangkap ternakan ni adalah contoh macam mana kita hendak menangkap ternakan, memudahkan kita untuk menangkap ternakan. Maksudnya, okey, ternakan ni kita ditangkap pada waktu malam atau lewat petang dengan memegang kakinya. Sebab bila pada waktu malam ni penglihatan ternakan ni menjadi terhad dan keadaan persekitaran tu keadaan persekitaran dalam tu sejuk. Jadi dapat menenangkan ternakan kita. Alright. Seterusnya, peralatan makanan dan minuman perlu dikeluarkan dahulu atau dinaikkan ke atas untuk memudahkan proses penangkapan ternakan kita. Okey. Alright, cahaya di dalam reban ni kita perlu kurangkan dan cahaya biru atau merah saja kita gunakan semasa aktiviti menangkap ternakan sebab kalau dalam cahaya biru atau merah ni ternakan kita tidak dapat melihat dalam cahaya tersebut. So mudahlah untuk kita melakukan aktiviti penangkapan ternakan. Okey. Kalau terlalu terang, dia boleh nampak. Jadi dia sama juga buat apa kita tangkap dia waktu malam kalau dia boleh nampak kita. Alright. Seterusnya penangkapan dengan cepat dan cermat dan kita elakkan membuat kejutan terhadap ternakan. Okey, ini adalah contoh cara-cara kita untuk menangkap ternakan. Macam mana untuk kita menangkap ternakan? Alright. Seterusnya adalah memuatkan ternakan ke dalam sangkar. Okey. Untuk kita memuatkan ternakan ini ke dalam sangkar, kita kena pastikan ternakan ini dimasukkan ke dalam sangkar dengan cermat. Okey. Seterusnya, letakkan sangkar di dalam keadaan rata supaya ternakan tidak berada pada sudut-sudut yang tertentu lah. Maksudnya keadaan yang sengit, apa semua. Jadi senang untuk kita mengatur susunan reban. Okey, jumlah bilangan ayam atau ternakan kita ni dalam sangkar ni dia bergantung kepada saiz ternakan kita. Kalau besar, maka sikit lah bilangan ayam atau ternakan kita. Okey, kalau kecil saiz ternakan kita tu, jadi banyaklah kita dapat letak. Okey, seterusnya mengangkut atau membawa ternakan ke pasaran. Okey, mengangkut atau membawa ternakan ke pasaran ni kita perlu sangkar ternakan ni perlu diangkat dalam keadaan mendatar dan melakukannya dengan cermat semasa dalam kenderaan serta semasa kita menurunkan reban itulah ataupun sangkar ayam kita, bukan reban. Okey, sorry. Sangkar. Alright, seterusnya elakkan ternakan daripada mengalami cuaca panas sebab biasanya ternakan ni diangkut waktu suhu sejuk seperti macam contoh lewat petang atau malam atau waktu pagi untuk mengelakkan daripada haiwan tu stres ataupun matilah di dalam sangkar tu sebab panas kan, dia bersusun semua jadi dia panas. Okey, tambah lagi kena cahaya cuaca panas, cahaya matahari kah, okay, dia akan menyebabkan haiwan tu stres, haiwan ternakan kita tu stres dan mengalami kematian di dalam. Jadi rugilah kalau sudah dia mati masa kita hantar ke pasaran. Okay, seterusnya ternakan dibawa dengan menggunakan lori yang direka bentuk khas supaya mempunyai sistem pengudaraan yang baik untuk di dalam kawasan lori itulah, kawasan kita punya lori pengantar. Alright. Seterusnya pasaran ternakan. Okey, ini adalah aktiviti pemasaran ternakan. Yang kedua adalah pasaran ternakan. Okey, pemasaran ini dia penting dalam sebuah perusahaan yang berasaskan komersial. Okey. Okey, ternakan ni dia akan dipasarkan sama ada di pasaran tempatan
atau antara bangsa. Okey. Sebanyak 12 hingga 15% bekalan ayam daging di Malaysia diekspor ke pasaran Singapura dan Brunei. Okey. Lebih 85% ayam diekspor dalam bentuk ayam hidup dan yang seterusnya yang baki-baki itu adalah produk hiliran. Okey, ini adalah statement daripada Jawatan Perkhidmatan Veterinar pada tahun 2016 lah. Okey. Alright. Permintaan. Tapi kan jadi dalam masa yang sama permintaan, walau bagaimanapun permintaan, pasaran ekspor merupakan pasaran yang tidak stabil disebabkan oleh kawalan dan peraturan tertentu yang perlu dipatuhi, seperti pengeluar perlu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh negara pengimport. Okey, meliputi contohnya seperti sanitasi veterinar, kualiti dan status penyakit. Sebab kita tidak mahu ternakan yang kita ekspor tu dia adalah penyebab penyakit di mana negara-negara lain. Okey, dia adalah penyebab penyakit, maksudnya ternakan yang kita ekspor ni adalah penyebab penyakit yang akan menjangkit ataupun yang akan merebak ke negara lain. Okey, contohnya seperti sebelum-sebelum ni lah. Okey, macam selsema burung H1N1. Kita tidak mahu perkara itu berlaku sebab itu boleh menyerang manusia kan. So kita takut sekiranya berlaku kita akan dikenakan tindakan. Alright. Okey, seterusnya produk dan kualiti untuk pasaran ekspor juga perlu mematuhi standard antarabangsa. Okey, sebelum apa-apa kita buat ekspor apa semua, produk dan kualiti untuk pasaran ekspor kita tu kita perlu mematuhi standard antarabangsa sebab ialah kita hendak hantar ke luar. Jadi itu kita perlu mematuhi standard tu. Okey, yang seterusnya adalah saluran pemasaran. Okey, pemasaran hasil ni dia boleh dilakukan dengan menggunakan beberapa kaedah saluran pemasaran yang sesuai dan lebih menguntungkan. Contohnya kita ada di sini ada 4 saluran, iaitu saluran 1, 2, 3 dan 4. Okey, untuk saluran 1 ni di mana kita boleh tengok pengeluar terus kepada pengguna. Okey, dalam ni hubungan secara langsung ni berlaku di antara pengeluar dengan pengguna, iaitu di mana orang tengah atau perantaraan tidak terlibat. Okey. Orang tengah atau orang perantara tidak terlibat. Maksudnya dia hanya terus kepada pengeluar, terus kepada pengguna. Okey. Okey, produk yang menggunakan saluran pemasaran ni biasanya dia mempunyai ciri-ciri yang tidak tahan lama. Okey, macam ialah ayam tu macam dia lama apa semua. Okey, terus dia jual saja. Okey, macam yang tidak kurang berkualiti lah maksudnya. Tapi boleh juga kalau yang berkualiti, dia tidak tahan lama lah. Okey. Alright, seterusnya produk yang tahan lama juga boleh menggunakan. Macam dia cakap, saluran ini bergantung kepada polisi sesebuah organisasi. Bergantung kepada polisi pengeluar itulah. Okey. Jadi saluran 1 di mana pengeluar akan terus kepada pengguna. Okey, untuk saluran 2. Saluran 2 kita boleh tengok pengeluar, peruncit dan pengguna. Okey, untuk saluran ni dia melibatkan orang tengah, iaitu peruncit. Okey, kita boleh tengok peruncit di tengah-tengah ni. So dia akan melibatkan orang tengah, iaitu peruncit. Okey, biasanya mempunyai satu orang tengah saja. Saluran ini juga selalunya digunakan oleh peruncit kecil dan peruncit besar, terutama seperti pasar raya besar. Okey. Pengeluar menjual keluaran mereka kepada peruncit dan seterusnya peruncit akan menjual keluaran tu terus kepada pengguna. Okey, seterusnya adalah saluran 3. Okey, saluran ketiga ni okey, kita boleh tengok di mana pengeluar akan ada pemborong dan
peruncit, di mana pengeluar akan hantar kepada pemborong dan pemborong akan hantar kepada peruncit, seterusnya peruncit akan terus kepada pengguna. Oke, saluran 3 ni dia kita boleh tengoklah dia sering digunakan oleh pengeluar kecil produk makanan, farmasi, perkakas rumah dan produk-produk lain. Oke, ini yang biasanya dibuat oleh digunakan oleh kita lah. Oke, di mana pengeluar akan dia akan bagi kepada pemborong dan pemborong akan bagi kepada peruncit dan peruncit akan hantar kepada pengguna. Oke. Alright, seterusnya saluran 4. Oke, saluran 4 ni dia banyak cabang sikit, dia banyak simpang, banyak perhentian, maksudnya oke, pengeluar yang macam kita boleh tengok di mana dia ada 3 peringkat yang baru, di mana pemborong ada satu peringkat yang baru yaitu jobber. Oke, di mana pengeluar akan hantar kepada pemborong dan pemborong akan menghantar kepada jobber. Oke, jobber akan menghantar kepada peruncit dan seterusnya peruncit akan menghantar kepada pengguna. Oke. Untuk jobber ni dia membeli daripada pemborong dan menjual kepada peruncit kecil yang tidak berurus niaga dengan pemborong besar. Oke, dia ni jadi orang tengah. Maksudnya jobber ni dia jadi orang tengah yang tidak membeli, di mana untuk peruncit ataupun pengguna yang tidak membeli terus kepada pengeluar. Jadi itu adalah fungsi untuk jobber. Oke. Alright. Lepas tu dia ada lagi tambahan untuk saluran, di mana saluran pengagihan yang mempunyai lebih banyak peringkat yang jarang digunakan dalam industri poultry. Oke, semakin banyak atau tinggi bilangan peringkat saluran pemasaran, jadi semakin meningkatlah kos kita. Oke, di mana macam contoh lah. Oke, cikgu bagi contoh seperti macam saluran yang 4 ni. Oke, daripada pengeluar jual macam ni. Oke, pemborong mesti dia mau untung kan. So, pemborong akan meningkatkan lagi harga. Meningkatkan lagi harga kepada pembeli yang seterusnya. Contohnya oke, pemborong dan terus kepada jobber. Oke, untuk jobber ni, jobber sudah beli harga yang tinggi lah. Entahlah, dia tidak tinggi sangat tapi adalah. So, contoh oke, pengeluar jual harga, contoh cikgu bagi, pengeluar jual harga ayam untuk sekilo RM10. Oke, so pergi kepada pemborong akan jual mungkin RM10 50 sen. Oke. Oke, terus kepada jobber akan jual RM11 tambah 50 sen lagi. Oke. Seterusnya jobber ni dia akan jual kepada peruncit dengan harga 11,5. Oke. So 11,5 kepada peruncit sudah. Sampai ke pengguna, harganya peruncit jual adalah RM12. Dia untung, mungkin dia mau untung 50 sen. So dari setiap perjalanan ini dia ada penambahan harga, di mana dari pengeluar dari harga asal. Oke, harga asal daripada pengeluar akan tambah 50 sen, 50 sen, 50 sen dan seterusnya kepada pengguna. Jadi dia akan jadi RM12 per kilo. Oke, RM12 1 kilo. Maka semakin banyak saluran, semakin tinggi dia akan semakin meningkatkan kos. Oke. Jadi dia akan menyukarkan pemasaran hasil dan pengguna untuk mencari harga yang lebih rendah. Oke. Oke, itu saja untuk kelas kita hari ini. Sekian dan terima kasih.